Pengalaman ya semasa PKP ni pengalaman yang cukup luar biasa lah sebab kita tak pernah lagi dikurung macam ini. Hari raya ya PKP, siapa-siapa pun sedih. Makan, tidur, tengok TV, buat video. Yo, what's up? WeChat, Facebook. Sekarang, tanpa cakap banyak, saya akan interview orang ramai mengenai pengalaman PKP mereka sewaktu berada di rumah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada teman-teman. Okey, boleh kenalkan diri dan mana duduk? Assalamualaikum, saya Nas daripada Sunway. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Wan. Saya tinggal di Kajang. Saya Ismail Mae dari Rawang. Hi, Hilda Maria here from Cheras, Kuala Lumpur. Okey, nama saya Raja Rizwan Kai. Saya berasal daripada Mero, Kelang, Selangor. Hai, Assalamualaikum. Okey, saya Zul Muhammad. Saya berasal dari Kuantan. Okey, Assalamualaikum. Ni ada sedikit intro dari aku. Nama aku Mazli bin Razali. Aku berasal daripada Kuala Lumpur. Tempat tinggal aku Taman Melati lah. Apa pengalaman atau aktiviti sewaktu di rumah? Pengalaman semasa PKP ni banyak memberi saya idea yang banyak. Sebagai contoh, pendedahan aktiviti seharian di rumah melalui video-video yang saya postkan. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kalau macam saya buat delivery lah, hantar-hantar barang dekat customer and kita mudahkan urusan orang lah. Lebih-lebih lagi bulan puasa ni kan. Saya buat video, buat skrip. Kalau buat video pun dalam studio. Tapi lebih pada buat skrip lah. Dan sedang menyiapkan beberapa skrip short film. Pengalaman aktiviti sepanjang PKP. So, saya banyak bermain dengan teddy bear saya. Lepas tu, saya banyak memasak, makan, tidur, tengok TV, buat video. Aktiviti macam biasa saya kan seorang YouTuber. So saya buat video parodi kan untuk Instagram, untuk YouTube semua. Korang boleh tengoklah video-video saya dekat Instagram saya I am Raja ataupun dekat Facebook saya Raja Rizwan Kai. Okey, pengalaman ya semasa PKP ni pengalaman yang cukup luar biasa lah sebab kita tak pernah lagi dikurung macam ini, dikawal pergerakan kita. So ini adalah untuk kebaikan kita juga dan untuk kebaikan you all semua. So patuhilah arahan perintah berkurung tau. Sekarang ni sedang menulis proposal untuk karya-karya akan datang untuk saya hantar dekat production lain selain merancang untuk menjalankan production sendiri. Selain dah terlibat dengan TikTok yang saya rasa itu adalah platform terbaik bagi saya seorang pelakon tambahan untuk berlatih berlakon dari segi ekspresi muka. Dan selain itu saya pun ada belajar memasak dengan adik saya juga. Harap lepas ni boleh masak sendiri lah. Memang saya tak pandai masak sangat. Yalah, aku duduk rumah ni seorang-seorang. Nasibnya rumah mak aku ni taklah jauh. Tak adalah selalu keluar. Aku akan pengalaman aku duduk rumah mak aku, berbuka puasa bersama dengan mak bapak aku. Dan selama ni pun ada baiknya PKP ni, kita memang akan bersama keluarga tau. Bersama dengan keluarga, sembahyang. Macam aku ni sebelum ni memang nak cakap memang jahat lah. Bukanlah jahat sangat. Orang kata solat tu pun entah ke mana kan. Berhubung dengan mak ayah tu jarang sekali. Bukanlah tak langsung ambil tahu pasal mak ayah, tapi ya bila PKP ni, so aku macam hari-hari selalu dengan mak ayah aku. Aku rajin solat. Alhamdulillah buat masa ni 5 waktu sehari semalam. Nampak tak? Aku tak tinggal lagi. Alhamdulillah. Kita tekan horn pula dia. Itulah pengalaman PKP aku dan aku pun masih bekerja, still bekerja, tunggu orang kata standby ni. Sekarang aku tengah bekerja ni, ni dah habis kerja lah. Dan itu pengalaman aku dalam PKP. Wajarkah PKP disambung sehingga keadaan
benar-benar pulih. Wajar atau tidak wajar bergantung pada arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kerana dialah penentu segalanya, baik atau sebaliknya. Bagi saya wajarlah, wajar. Sebab kita tak nak, bila kita keluar kita rasa risau sebab penyakit ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Bahaya. Wajar ke PKP disambung? Ya, sangat wajar sebab kita masih ada lagi kes and juga kematian COVID-19. So, kita kena kuarantin, duduk di rumah untuk putuskan rantaian COVID-19. Sebenarnya wajar disambung lagi jika keadaan tak okey lagi. Kalau masih lagi ada kes baru, ada lagi tiap-tiap hari ada orang mati sebab COVID. So, memang wajib diteruskan lagi. Kalau sambung pun tak ada masalah kot sebab kerajaan bagi bantuan. Ada yang gaji jalan semua, tak payah kerja tapi gaji jalan. So, rasa tak ada masalah kot, cuma korang kena duduk rumah je. Saya rasa kalau masih ada lagi yang berisiko, yang degil, yang merasakan kalau benda tu membahayakan, saya rasa wajar disambung. Sebab apa? Kita tak semuanya dengan kata. Ada yang tak dengan cakap. Yang sakit pun ada yang lagi tak nak pergi hospital macam mana. So saya rasa sambung pun sambung lah. Rasakan ada peluang untuk kita orang untuk cari rezeki sepanjang PKP. Dan sekarang untuk apa orang kata, kalau PKP ni wajar ke kita hentikan? Aku tak rasa wajar PKP ni dihentikan sebab masih lagi penyakit PKP ni di tahap kritikal juga pada aku, walaupun dekat negara kita ni ada pesakit yang 1000 lebih dan ada lagi zon-zon merah macam Johor, negeri Johor, belah Selangor. Selagi ada zon merah, selagi itulah susah pada aku nak PKP ni dihentikan. Pasal ni adalah untuk kebaikan kita semua. Lagi satu, selagi tak ada ubat, tak ada antidot, selagi itulah susah pada aku nak menghentikan PKP ni ataupun mana-mana negara pun. Lagilah negara lain tu semua beribu orang punya penyakit, pesakit. Kita ni alhamdulillah banyak yang baik dan pesakit baru pun kurang, pesakit yang sihat pun berlebih. Alhamdulillah kan. Kita sama-sama berdoa lah supaya kita punya negara ni akan terus hilang pesakit-pesakit kita semua akan sembuh. Aku rasa tak wajar untuk PKP ni dihentikan selagi tak zero pesakit dalam Malaysia ni. Apa perasaan kamu jika PKP dilanjutkan sehingga Hari Raya? Terpaksalah diterima untuk kesejahteraan bagi semua pihak. Tapi kalau nak lanjut sampai raya tu rasa macam alamak. Bagi saya susah sikit lah. Sebab setahun sekali kan merayakan hari yang mulia ini. Harap tak lah. Harap KKN dapat do something lah. Kita pun kena stay at home lah kan. Seperasaan tak dapat beraya. So it's okay. Nasib kita 2020 tak dapat beraya di luar. So kita boleh beraya di rumah dengan family. So kita boleh makan ketupat, lemang, rendang dengan family. Kalau tak boleh masak, tak reti masak, kita boleh online je. PKP ni bila dilanjutkan sampai selepas raya ni bagus. Sebab apa? Time raya orang banyak nak balik kampung. Jadi kebimbang kluster baru akan muncul pula, iaitu kluster raya. Kalau sampai raya PKP ni memang tak best lah raya kita. Tak macam raya sebelum ni. Tak ada orang datang rumah, nak main mercun kat luar pun tak boleh, nak kunjungi sanak saudara pun tak boleh kan. So raya tu macam tak raya je kalau PKP diteruskan. Tapi kalau untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan semua orang, saya rasa tak ada masalah kot. Ya, nak buat macam mana? Itu bergantung pada kedegilan rakyat Malaysia. Kita tak boleh apa-apa. Memang sedih juga kita tak boleh nak beraya macam biasa. Bulan puasa pun dah berbeza. Tapi yang baiknya bulan puasa ni bila kita berpuasa bersama keluarga, semua hari-hari bersama keluarga, dengan anak, dengan bini, siapa yang ada family tu alhamdulillah untung kau boleh bersama.
Macam aku dengan mak ayah aku sebelum ni, selama aku hidup seorang, aku buka puasa dengan mak ayah aku cuma sekali dua. Tapi disebabkan PKP ni, alhamdulillah 4 hari berpuasa ni, 4 hari lah aku buka puasa dengan mak ayah aku. Itu kebaikan je lah, keburukannya pun ada kan. Kita yang mana yang keburukannya pada kawan-kawan kita lah yang duduk jauh daripada kampung, jauh daripada mak ayah, rindu. Itulah keburukan dia. Lagi-lagi nak balik raya ni, lagilah kesian kan. Tak boleh nak balik raya. Kalau PKP ni sampai hari raya, memang sedih lah, sedih. Tapi untuk nak buat macam mana? Tapi untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan semua. Tapi yalah, kita harap cuma tahun ini sajalah. Akan datang tahun depan, insyaAllah kita akan dapat normal kehidupan kita semua. Dan nasihat aku untuk pasal PKP ni, kita sama-sama lah berdoa pada Allah. Bila kita solat tu, setiap solat tu kita berdoa agar penyakit COVID-19 ni ada ubat dia. Ada ubat dia. Baik buruk semua datang daripada Allah, kan? Boleh bagi pesanan atau komen kepada semua. Pesanan saya, duduk di rumah. Kita jaga kita. Dan selamat menyambut bulan puasa. Pesan saya last, jaga diri. Kalau tak ada apa-apa urusan, duduk kat rumah kan. Kalau macam saya ni, susah lah nak duduk rumah sebab kerja kan, hantar barang kan. Lagipun ni salah satu cara untuk saya mengurau. Kadang duduk rumah bosan juga nanya. Yalah. Yang penting anda tu jaga kesihatan. So pesanan untuk korang semua, stay at home. Kita jaga kita. Terima kasih for Liner and Rakyat Malaysia. Okey, pesanan saya untuk korang yang mana degil, yang mana tak dengar cakap, tak nak ikut arahan PKP ni, korang akan merasai raya tahun ni, raya cowboy. Iaitu raya yang cukup-cukup sunyi buat masa sekarang ni. Buat masa sepanjang abad ni lah kan, raya tak pernah sunyi babe. Tapi sebab korang degil, korang tak nak ikut arahan PKP, nak keluar rumah juga, so raya kita akan jadi sunyi sebab PKP akan dilanjutkan kalau masih lagi ramai yang berdegil. Dan komen saya terhadap PKP ni, okey, bagus, tak ada masalah. Kerajaan Malaysia ni macam cukup bagus untuk jalankan tugas. Itu sajalah. Thank you. So, pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia simple je. Dengarlah kata. Dengarlah kata. Stay at home, stay safe, dan kita orang Malaysia merupakan orang yang bijak, ada otak yang kita boleh fikir, kita boleh gunakan untuk diri kita sendiri, dan itu sajalah. Sama-sama kita berdoa. Walaupun kita tak dapat buat solat hajat beramai-ramai, mungkin kita boleh buat solat hajat sendiri kan. Semua boleh buat solat hajat sendiri, berdoa apa semua. Aku ni taklah pandai pasal agama, benar juga sebenarnya, tapi itu ialah aku punya nasihat. Kan. Alamak, taklah, PKP ni, penyakit COVID-19 ni memang menyedihkan kita semua. Semua buat kita sedih dalam keadaan sekarang ni dan tertekan. Apa-apa pun, selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa, dan selamatlah kita semua bertabahkan hati kita untuk mengharungi PKP ini. Assalamualaikum. Okay, bye. Sekian saja interview kita untuk kali ini. Ucapan terima kasih kepada orang ramai kerana sudi memberikan pendapat. 2-3 kucing berlari. Semoga kita akan berjumpa lagi. What's up? Wicce, Facebook. Saya Abang Modal akan menyampaikan berita untuk Modal TV. Berita untuk hari ini.
Dua orang lelaki telah dilaporkan terlibat dalam satu kemalangan. Satu orang lelaki telah cedera parah dan seorang lagi mukanya sangat serius. Berita selanjutnya. Seorang remaja berumur 17 tahun telah ditahan PKP kerana menghantar kek lapis yang berharga RM30 ke rumah teman wanitanya, girlfriend. Beliau telah didenda sebanyak RM1,000. Tengok sudah rugi. Berita selanjutnya. Seorang lelaki yang berasal dari Kepong yang berhajat untuk kahwin online bersama pasangannya yang berasal dari Sungai Petani telah mencancel kahwin online kerana beliau memakai U-Mobile. Berita cuaca untuk hari ini. Cuaca hari ini hujan turun mencurah-curah sangat lebat. Jadi jiran-jiran tetangga masih bertukar-tukar juadah untuk berbuka puasa pada jiran yang sebelah dan menyebelah. Berita sukan. Oleh kerana sukan seperti bola sepak, badminton, tenis telah dibatalkan kerana PKP, jadi berita sukan tak ada hari ini. Saudara, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya ditahan juga kerana melanggar PKP. Jangan ikut perangai tupai. Fikir-fikirkan dan selamat malam.